Selamat petang, salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Tergempar hari ini, pemimpin Pakatan Harapan. Semua pemimpin Pakatan Harapan pasti terkejut mendengar berita ini. Adakah ini hanya kabar angin? Melalui satu agenda yang mengatakan pemimpin PH bertindak seperti ini. Pemimpin PH kini ugut saman. Jadi adakah ini benar-benar berlaku di kalangan pemimpin-pemimpin tertinggi Pakatan Harapan, di mana Presiden PKR sendiri, Anwar Ibrahim, dan timbalannya Rafizi Ramli dan beberapa pemimpin yang lain, pemimpin besar yang lain di dalam Pakatan Harapan dan di dalam PKR. Ada yang berkata bahwa mereka setelah hilang sokongan, mereka bertindak begini, yaitu bertindak untuk mengugut saman pula. Ini pasti mengejutkan, sudah pasti, kepada beberapa ahli politik yang lain, termasuklah Ismail Sabri, top 5 AMNO, Zahid Hamidi, Tokmat, Muhyiddin Yassin. Mereka pasti terkejut dengan berita ini. Tidak pastilah mereka terkejut, ketawa mungkin, apa yang berlaku di dalam Pakatan Harapan ketika ini. Setelah saya membaca berita ini, rupanya bukan di dalam AMNO saja berlaku pergolakan, namun Pakatan Harapan juga berlaku beberapa pergolakan. Tapi berita hari ini yang saya ambil daripada agenda daily, saya petik daripada agenda daily yang bertajuk "Selepas Sedar Hilang Sokongan, Pemimpin Pakatan Harapan kini ugut saman pula." Wow, siapa yang mengugut saman ini? Berita sepenuhnya, pemimpin PH memulakan fasa baharu kempen mereka setelah apa yang dilakukan untuk memikat pengundi pilihan raya umum ke-15 gagal, sebaliknya semakin hilang sokongan. Betulkah ini yang terjadi di dalam PH pada ketika ini? Sedangkan kita mendengar nama Anwar Ibrahim yang sedang naik pada ketika ini, di mana beliau ini kesana kesini membuat ucapan berkempen. Makna kata berkempen, sehingga sehari menghadiri 5 hingga 6 program, dan setiap program beliau akan berucap selama setengah jam. Jadi kita melihat nama Anwar naik pada ketika ini. Namun berita hari ini mengejutkan pula. Dengan tempo kempen yang tinggal beberapa hari lagi sebelum lebih 21,17 juta pengundi keluar membuat pilihan Sabtu ini pada 19 November, pemimpin Pakatan Harapan kini mula membuat pelbagai ugutan. Wow, termasuklah terhadap pegawai kerajaan dan pemimpin parti lawan. Apa sebab mereka membuat ugutan ini? Pemimpin utama Pakatan Harapan sudah pasti Datuk Sri Anwar Ibrahim, pengurusi DAP Lim Guan Eng, Naib Presiden Amanah Adli Zahari, dan timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli kini menggunakan ugutan untuk menyaman pemimpin parti lawan yang membuat tuduhan terhadap mereka. Jadi kita fikir, tuan-tuan dan puan, mereka ini terima tuduhan, lalu mereka ingin membuat saman, menyaman kepada individu yang membuat pertuduhan kepada mereka. Yang peliknya, tuan-tuan dan puan-puan, mereka sebaliknya boleh pula membuat tuduhan tidak berasas dan tanpa bukti terhadap pemimpin parti lawan. Tindakan ini menyerlahkan wajah sebenar mereka dan parti yang diwakili. Contohnya, Anwar telah menghantar surat tuntutan undang-undang terhadap Menteri Besar Kedah yang juga pengarah pilihan raya PAS Pusat, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor, kerana didakwa menyindirnya apabila bercakap mengenai isu akhlak dan moral Presiden PKR itu. Beliau telah terima kenyataan, Anwar Ibrahim telah terima kenyataan daripada pengarah pilihan raya PAS Pusat, Datuk Seri Muhammad Sanusi, yang mengatakan Anwar ini muflis moral. Itu ada berita yang saya ada baca sebentar tadi. Dan kerana didakwa menyindirnya apabila bercakap mengenai isu akhlak dan moral Presiden PKR. Tapi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sedarkan kepada kamu untuk pengetahuan kamu, Anwar sudah terima pengampunan daripada yang di Pertuan Agong, pengampunan penuh. Jadi
sudah diampuni. Apapun juga yang diterima Anwar berkenaan dengan akhlak moralnya, berkenaan dengan kesalahannya yang lalu, sudah pasti ini membangkitkan kemarahan Anwar, sehingga beliau sanggup ingin menyaman individu tersebut, yaitu Datuk Seri Muhammad Sanusi. Muhammad Sanusi ketika ceramah kempen PRU15 Sembenah Jelajah Perikatan Nasional BES Tambun menegaskan Anwar tidak boleh dimenangkan dan dilantik menjadi Perdana Menteri atas rekod kesalahan moral. Ish. Dia duk angan-angan nak jadi Perdana Menteri lama sangat dah. Bukan tak kesian tuan-tuan, kesian, tapi dia tak boleh dilantik. Nak banding Anwar dengan Tan Sri Muhyiddin, dua-dua ni kena pecat daripada UMNO. Tan Sri Muhyiddin Yassin dipecat oleh UMNO zaman Najib Razak kerana lawan kes 1MDB. Itu ramai yang sudah tahu. Tetapi Anwar Ibrahim dipecat daripada UMNO sebagai timbalan presiden dan juga timbalan Perdana Menteri kerana isu moral. Dia bukan lawan kes penyelewengan, bukan. Dia lawan kes, kata Muhammad Sanusi, merujuk kepada beberapa kes mahkamah yang melibatkan moral Anwar bermula 1998 sehinggalah 2015 lalu. Logiknya, apa yang dikatakan Muhammad Sanusi itu ialah rekod Anwar yang juga pengurus CPH kali pertama dipenjarakan selama 6 tahun pada 14 April 1999 setelah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapati dia bersalah atas 4 tuduhan rasuah dan berhubung penyalahgunaan kuasa dengan campur tangan dalam dalam siasatan polis terhadap dakwaan salah laku seksualnya, dan ini sudah pasti ramai yang tahu. Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menjadi Perdana Menteri ketika itu pada 2 September 1998 memecat Anwar daripada jawatan timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Sehari kemudian UMNO juga memecat Anwar daripada jawatan timbalan presiden dan ahli parti atas salah guna kuasa. Pada 2008, bekas pembantu Anwar Muhammad Saiful Bukhari Azlan yang berumur 23 membuat laporan polis mendakwa dia diliwat di sebuah kondominium di Damansara. Laporan itu dibuat 2 hari selepas kejadian itu berlaku. Pada 10 Februari 2015, Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman penjara 5 tahun ke atas Anwar berkaitan kes liwat melibatkan Muhammad Saiful. Ini merupakan kes liwat kedua terhadap Anwar. Dalam kes pertama, dia didapati bersalah meliwat pemandu keluarganya Azizan Abu Bakar di Tivoli Villa Kuala Lumpur pada tahun 1994 dan dijatuhi hukuman penjara 9 tahun oleh Mahkamah Tinggi pada 8 Ogos 2000. Jadi tuan-tuan dan puan, ini pasti mengejutkan untuk pemimpin Pakatan Harapan hari ini. Guan Eng yang juga bekas Setiausaha Agung DAP berkata, dia memulakan tindakan undang-undang terhadap Datuk Seri Muhammad Azmin Ali kerana memfitnah berhubung kenyataan sabotaj agensi Bumi Putra Equity National Berhad ataupun EQNAS. Bukan setakat Anwar yang membuat saman, bahkan Guan Eng juga Setiausaha Agung DAP, dia yang memulakan tindakan undang-undang terhadap Datuk Seri Muhammad Azmin Ali kerana memfitnah. Jadi ini pasti mengejutkan tuan-tuan dan puan. Demikian juga tuduhan yang dibuat oleh Rafizi dan juga Adli terhadap pemimpin parti lawan yang tidak dikemukakan bukti kukuh. Sebaliknya, hanya mahu menimbulkan persepsi jahat bagi memikat sokongan pengundi. Demikianlah keadaan pemimpin Pakatan Harapan pada ketika ini. Ini semua menurut artikel ini daripada Agenda Daily. Jadi tuan-tuan dan puan, berita hari ini daripada Agenda Daily. Selepas sedar hilang sokongan pemimpin Pakatan Harapan, kini ugut saman pula. Jadi tuan-tuan dan puan, adakah anda setuju dengan kenyataan hari ini, berita hari ini? Adakah ini akan menjadikan penyokong-penyokong PH akan benar-benar menarik sokongan, tidak akan memangka lambang ataupun logo PH dan parti-parti komponen di dalam PH pada 19 November ini? Itu kita tidak tahu, sebab undi adalah rahasia. Apapun, pada PR15 ini kita berharap supaya siapapun yang menjadi kerajaan nanti, siapapun yang menjadi ketua kerajaan, menjadi Perdana Menteri, menjadi menteri-menteri, kita harap semuanya dapat menjalankan tugas dengan baik. Yang penting Malaysia
makmur, sejahtera. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk banyak lagi info yang menarik tentang politik di Malaysia.